Restoran kedai harta ni dah ada sekarang setakat ini alhamdulillah dah ada 2 cawangan. So apa lagi yang kamu nak tahu berkaitan dengan kedai harta? Baik Puan, terima kasih Puan. Biarlah saya bagi mulakan sesi pada pagi ini, saya akan mulakan soalan daripada saya dahululah. Okey, setakat ini, apakah background education Puan ataupun latar belakang pendidikan Puan sendiri? Saya punya background education adalah seni layar, pengarahan. Okey, saya punya expertise saya adalah pengarahan. Tahu kan seni layar tu apa? Tak. Yang tahu seni je Puan, seni je kami tahu. Okay. Dia more to broadcasting. Apa yang ada di belakang tabir lah. Maksudnya di dalam televisyen, apa yang kamu tengok di dalam TV, itu semua termasuk dalam job scope seni layar. So saya punya background adalah pengarahan. Baik, terima kasih Puan. Soalan seterusnya daripada saya adalah, apakah pekerjaan Puan sebelum memulakan kerjaya sebagai usahawan ini? Okey, saya bermula selepas saya grad. So saya join dengan production house. So last position saya di production house ada 2. Kalau dari segi management, last position saya adalah assistant producer. So kalau dari segi production, saya assistant director. Baiklah. Itulah saya punya background sebelum saya jadi usahawan. Baiklah, soalan seterusnya daripada saya, adakah Puan mempunyai ikon ataupun idola? Ikon ataupun idola? Sekarang ke sebelum ni? Sebelum. Sebelum ni? Yep. Ikon ataupun idola tu saya tak ada sebagai usahawan. Personally saya tak ada. Cuma saya punya apa yang saya nak jadi adalah memberi manfaat yang banyak kepada orang lain. Itu saja saya punya benda yang saya pegang lah, maksudnya benda yang saya ikut, saya nak memberi manfaat kepada orang lain. Tak kisah dari segi sasiah ataupun dari segi bisnes. Okey, baik. Terima kasih Puan. Sama. Okey, seterusnya saya menjemput saudari Husna untuk meneruskan soalan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum Puan, saya Izzatul Husna binti Muhammad Bakri. Soalan pertama untuk Puan adalah, semasa Puan belia atau remaja, adakah Puan pernah melakukan perkara kesuanan? Contohnya berniaga kecil-kecilan ke? Tak pernah. Saya tak pernah berbisnes dan saya tak pernah terfikir saya akan buat bisnes. Bisnes pertama saya adalah home dealer susu Farm Fresh. Itu adalah saya punya starting bisnes. 5 tahun lepas. 8 tahun lepas. Okey, soalan seterusnya Puan, bila Puan tahu yang Puan ingin menjadi seorang usahawan? Saya tak pernah tahu saya akan jadi usahawan. Cuma apabila saya starting untuk menjadi usahawan, setelah dipaksa oleh suami saya untuk berniaga, bukanlah paksa, saya ada pujuk je lah kita berniaga macam tu. So selama setahun saya berfikir untuk berniaga, bermula daripada warung. Sebab sebelum saya starting warung tu, setahun saya fikir untuk saya berniaga. So bila saya dah masuk berniaga, apa yang saya buat tu saya kena buat betul-betul. So macam tu. So masa saya cakap, saya tak terfikir langsung untuk berniaga. Tak pernah.
Cuma saya fikir kalau saya dah diletakkan di satu-satu tempat tu, saya kena buatlah sehabis baik. Maksudnya kena fokus. Apa yang buat tu kena fokus. What is next? Macam tu. Dia kena ada planning. Faham? Soalan seterusnya, adakah Puan mempunyai ibu bapa atau penjaga yang berjiwa keusahawanan? Tak ada. Sebab ibu bapa saya dua-dua tidak berniaga. Sebab ibu saya suri rumah dan ayah saya pekerja kilang. So saya tak ada darah berniaga lah. Tapi suami saya memang berniaga. So ayah, another side, ayah mentua saya memang berniaga. So background saya punya suami memang berniaga. Background suami saya berniaga lah. Soalan terakhir daripada saya, apakah motivasi utama dan faktor Puan untuk memulakan perniagaan? Motivasi saya adalah saya nak mengubah hidup. Nak mengubah hidup dari lebih baik menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. PY saya adalah saya tak apalah, PY saya besar. Itulah, PY saya besar. PY saya family. Family staff, siapa yang ada di sekeliling saya. So merubah hidup tu bukan hanya merubah hidup saya, tapi merubah hidup staff saya. Saya nak ubah tactical mindset orang Melayu bahawa kalau bekerja kedai makan dia tak ada masa depan. So saya nak tukar tactical macam tu. Orang yang ada dia. Okey, terima kasih Puan daripada saya. Terima kasih diucapkan saudari Husna. Seterusnya Total kita lanjut. Apa dia Puan? Total, you all ni ada berapa orang? Untuk grouping ni 7. Oh, 7. Okay. Okey, seterusnya saya berjemput saudara Mustaqim untuk melanjutkan sesi kita pada pagi ini. Pada tengah hari ini, dipersilakan. Hai, Assalamualaikum Puan. Okay. Hai. Okay Puan. Saya terus tanya Puan Boleh. Okay. Kita santai je. Betul. Soalan pertama saya Puan apakah matlamat Puan masa mula-mula Puan nak start niaga ni Puan? Berdasarkan Puan punya cerita lah. Matlamat saya untuk berniaga. Banyak yang saya ubah. Banyak matlamat saya sebenarnya. Tapi benda yang pertama untuk saya buat tu untuk mengubah kehidupan family saya. Okey, betul. Okey, soalan terima kasih Puan. Soalan seterusnya daripada saya adalah adakah Puan ingin mengubah hidup Puan ni macam hidup perniagaan Puan ni kepada hidup yang macam ni aja saya ulang balik adakah Puan nak buat perniagaan Puan ni sebagai lifestyle Puan? Macam tu. Masa mula buat Puan mulakan perniagaan ni. Ke ataupun benda niat nak ubah lifestyle sebagai usahawan tu datang secara beransur masa Puan nak buat masa Puan menjalankan perniagaan tu. First starting adalah untuk mengisi masa lapang sebenarnya. Mula-mula bukan mengisi masa lapang tu sebab suami saya kerja pagi, so petang tak ada buat apa-apa. So untuk mengisi masa petang tu kita berniaga. Okay, kita berniaga bila kita dah berniaga, kita move another step. So bila another step staff come and go. So biasalah cakap-cakap orang. So bermula dari situ saya terus nak mengubah
mengubah menjadi yang lebih baik. Maksudnya bukan kita berniaga hanya setakat berniaga untuk family. Bila kita dah ada staff, kita dah ada rasa tanggungjawab. So macam So puan kita ni ada tanggungjawab, takkan kita nak duduk di tempat yang sama. Faham tak? Saya nak bagi staff saya ada kehidupan yang setanding dengan kerja-kerja pejabat. Macam tu. Maksudnya eksekutif setanding one day lah, insyaAllah. Amin. okey, soalan seterusnya puan, apakah kepercayaan atau pandangan puan terhadap puan punya pekerja, rakan kerja ataupun masalah-masalah yang puan hadapi masa menjalankan perniagaan ni? Pandangan puan. Pandangan saya berkenaan dengan masalah tu. Masalah ke, pekerja ke? Puan boleh terangkan lah. Okey, kalau apa yang kami buat di kedai harta, setiap masalah tu kita kena identify masalah tu supaya kita tahu apa masalah dan kita akan cari solution untuk setiap masalah yang ada. Contoh, kalau staff yang ada di dalam kedai, so kalau staff tu beberapa kali dia membuat masalah, ini dari segi disiplin lah. So kita akan keluar, kita akan ada HOD untuk quality control. So kita akan pergi kat department quality control. So kita akan discuss lah apa sahaja yang komplain daripada customer tu. Kita akan identify apa masalah tu. Kalau contoh masin, contoh sebab kita ada measurement kita sendiri, kita ada SOP untuk setiap resepi tu. So kalau ada masalah dari segi resepi, kita identify lah whether brand yang kita guna tu ataupun salah daripada segi SOP. Okey puan. Okey, soalan terakhir daripada saya puan. Apakah jenis sumber, bukan saja sumber kewangan lah, yang puan ada masa puan bermula nak start bisnes? Kami bermula berbekalkan hanya RM1,000. RM1,000 jual tudung. Saya let go semua saya punya tudung. Sebab dulu saya banyak koleksi tudung bawah eksklusif. Okay, so daripada untuk cari modal tu kita jual semua tudung tu. Untuk kita cari modal. So bermula daripada situ lah. Okey, bermula situ. Okey. Saya rasa sekian saja daripada saya, soalan saya. Saya bagi Nando lah pada seterusnya. Terima kasih puan. Thank you Mustaqim. Okey. Terima kasih saudara Mustaqim. Kita lanjutkan lagi dengan saudari Syamimi untuk melanjutkan interview ini. Dipersilakan. Saya ulang soalan yang pertama. Apakah jenis rangkaian perniagaan yang puan ada sekarang dan adakah puan menggunakan apa-apa pemasaran yang kreatif supaya dapat bantu dalam penghasilan perniagaan? Contoh macam puan ada buat iklan atau sebagainya? Okey, rangkaian tu rangkaian dari segi apa? Dari segi menu ataupun dari segi brand? Menu pun boleh atau apa-apa rangkaian yang yang puan gunakan? Kalau dari segi marketing, kita ada creative content daripada kedai harta. Memang full time creative content. Kita ada marketing team. Okay, marketing team tu saya lead sendiri. Saya punya marketing dari segi Facebook, FB Ads, Google Ads, TikTok Ads, broadcast, sharing group, billboard, kita main billboard, database customer. Now kita baru nak start dengan influencer. So next step untuk kita punya
marketing adalah invite influencer untuk cover kedai. Okey, baik Puan. Soalan yang seterusnya, sejauh manakah kebimbangan Puan terhadap kawalan semasa Puan nak mulakan perniagaan ni? Contohnya macam usaha yang perlu Puan lakukan waktu awal-awal nak mulakan perniagaan ni. Okey, masa mula-mula kebimbangan. Masa mula-mula nak buka bisnes ni saya tak ada fikir apa, buka je. Tak ada bimbang. Mungkin saya ada mungkin saya ada mak mentua yang dekat dengan saya, mungkin saya ada family, adik-beradik suami saya ada dengan saya. So saya tak bimbang. Saya buka je. Sebab mak mentua saya boleh dekat setiap hari ada dekat kedai. So saya tak ada rasa bimbang. So ada family lah, senang cakap ada family yang dekat, maksudnya yang support. So saya cuba je buka. Betul lah, sebab bermula dengan 2 orang. Bermula saya dengan suami saya je buka. So memang kita tak ada lah kebimbangan tu. Tak ada, saya rasa tak ada lah. Baik Puan, soalan saya teruskan dengan soalan seterusnya. Sewaktu Puan mulakan perniagaan ni kan, ada apa masalah tak yang Puan lalui? Masa mula-mula buka? Masa mula-mula buka. Okey. Masa mula-mula buka, saya R&D sambal sendiri. Maksudnya R&D sambal. So maksudnya sebab saya tak pernah niaga. So bila saya R&D sambal tu saya akan bagi orang rasa dan kita kena kena hadap lah dengan komen-komen daripada orang yang kita bagi rasa. Testimoni. Okay. Lagi apa lagi ya? R&D. Masalah adalah bila saya share warung tu dengan orang. Yes, itulah masalah bila saya share warung tu dengan orang. Bila saya share sebab makanan pagi sampai makanan tengah hari adalah orang lain. Okay, bila pukul 5 baru kita masuk. Okay, 5 petang baru kita masuk. So kita kena bawa cawan, sudu, semua barang-barang peralatan tu kita kena bawa balik. Every day kita kena bawa balik. So kita kena angkut. Lepas tu dia tak ada dekat tempat tu tak ada apa, pelak. So semua nasi, sambal saya masak daripada rumah. So saya akan standby kat rumah. Bila suami saya dekat kedai, suami saya akan call. Nasi tinggal sikit. So saya akan standby untuk masak. Macam tu sebabnya kita share. So dia agak kita kena limit. Kita punya pergerakan tu limit. Sebab contoh kalau macam kita ada sampah ke, kita kena terlalu aware sebab esok orang lain nak masuk. So kena sentiasa berjaga-jaga. Tak boleh salah, nanti orang komplain sebab kita share kan dengan orang. So itulah masalah dia. Sebab tu saya berniaga kat situ setahun je warung tu. Dan saya move. Macam tu. Walaupun kita, sebab kat situ ada pokok yang besar. Bila pokok tu besar, so banyak daun. Walaupun kita dah sapu, besok dia datang sebab kita tahu malam tu hujan kan, pagi tu ada angin apa semua. So besok tu bila dia datang, banyak daun dan dia akan komplain dekat owner, dia cakap kita sepak. So everyday banyak benda perkara macam tu berlaku. So kita tak nak gaduh dengan orang. So kita move lah. Kita keluar. So itulah masalah yang saya hadapi masa mula-mula, masa saya berniaga warung. Okey, maksud Puan dengan fasiliti tempat lah masalah yang Puan hadapi. Betul? Okey, terima kasih Puan. Soalan yang seterusnya,
sewaktu awal Puan nak rancang perniagaan ni, Puan ada buat ke rancangan perniagaan macam-macam business plan? Untuk warung saya tak buat business plan, tapi saya cuma buat financial plan. Untuk warung tu saya buat financial plan. Each duit yang keluar masuk memang saya catat. Okey Puan, soalan yang terakhir daripada saya. Adakah Puan merasakan diri Puan sudah bersedia waktu mula-mula Puan rancang nak buat perniagaan ni? Saya bersedia dari segi menu je. Saya bersedia dari segi menu je. Yang lain-lain tu dia datang dengan sendiri. Maksudnya macam Puan follow the flow lah. Follow the flow, yes. Saya follow the flow. Okey Puan, terima kasih. Itu saja soalan daripada saya. Terima kasih saudari Syamimi. Seterusnya kita jemput saudari Syazwani. Dipersilakan. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syazwani binti Badru. Soalan pertama saya ialah berapa lamakah hari pekerjaan yang biasa dilakukan dan bilakah Puan memulakan usaha niaga Puan? Bilakah hari bekerja dengan start business bila? Berapa lama hari pekerjaan yang Berapa biasa lama Puan hari lakukan? pekerjaan? Ya. Saya ada 28 jam satu hari. Dan Itu saya punya hari saya berbisnes lah, 28 jam satu hari. kalau Tidur pun saya mimpi. Tidur pun saya bekerja je. Dari segi masa tak ada. Sentiasa tak ada masa yang spesifik. Always bekerja. Buat masa sekarang lah saya ada target untuk business plan dengan life plan. So dah ada dua. Business plan and life plan. So sekarang ni memang masa saya banyak ke arah business. Sebab saya plan untuk saya bersara cepat dengan suami saya. Sebab saya nak semua perniagaan saya dan suami ni autopilot. Maksudnya dia akan berjalan dengan sendiri, dengan sistem. So sekarang ni saya bagi 70% saya kepada kerja. 80% saya pada kerja. Life saya 20%. Sebab itu adalah pengomanan yang kena buat kalau kita masuk bisnes. Itu benda yang saya belajar. Bila saya masuk bisnes, itulah benda yang saya belajar. Saya kena sacrifice banyak benda. Especially masa. Masa tu yang memang saya kena sacrifice yang utama. Sebab saya dah berkeluarga. So banyak sacrifice masa, family, kenduri, berjalan. Banyak benda yang saya kena sacrifice bila saya masuk bidang bisnes ni. Permulaan tadi bila mula berniaga, betul? ya, Okay. Saya bermula pada Mei 2000, hujung April 2017. 2016. okey, soalan Okay. Betul. okey. Oh, salah. Yang tu saya buka kedai. Kalau daripada warung, saya bermula pada 28 Mac 2016. Yes, itu bermula pada warung. Okey. Soalan seterusnya, bagaimanakah matlamat dan nilai Puan berubah sejak memulakan usaha niaga? Saya tak dengar yang depan tadi sebab breaking. Apa dia? Pada?
Okey. Bagaimanakah matlamat dan nilai puan berubah sejak memulakan usaha niaga? Selepas saya ada komitmen yang pada perniagaan. Selepas saya ada staff dan saya nampak bisnes ni lah saya punya career. Macam tu. Soalan Selepas saya ada komitmen, selepas saya ada komitmen yang saya nak ubah hidup orang sekeliling saya, staff saya. Saya lanjut ke soalan ketiga saya. Adakah orientasi risiko puan berubah apabila urus niaga itu berkembang? Apa orientasi? Ya, orientasi risiko. Orientasi risiko berubah apabila Urus niaga itu berkembang. Tak, sebab perniagaan ni dia sentiasa ada risiko. Sama ada satu, macam sekarang kita tahu kenaikan harga barang. Yang kedua, kenaikan expenses, marketing fee, employee, semuanya ada risiko. Contoh, kalau employee, bila dia berkaitan dengan quality control, so apabila kita bagi staff handle, dia akan ada masalah, itu ada risiko. So walaupun berjaya mana pun sesebuah perniagaan tu, dia tetap berisiko. Dia tak boleh lari daripada risiko. Okey. Soalan terakhir saya. Adakah puan memerlukan perubahan kawalan semasa urus niaga itu berkembang? Sekejap Setiap perniagaan dia akan mengikuti perubahan dari semasa ke semasa. Maksudnya setiap perubahan tu melibatkan sistem. Kalau contoh kita dulu, kalau kita tengok KFC dulu ambil order dekat kaunter, betul? Dan dia boleh hantar ke meja, betul? Now kalau kita order dan dia terus, kita kena tunggu kat situ, betul? So dia mengikuti peredaran masa. So setiap bisnes dia memerlukan perubahan demi perubahan dari segi sistem, dari segi orang, dari segi pengurusan. Semua akan berubah mengikut semasa. Kalau dulu kita pakai analog, betul? Sekarang kita dah pakai digital. So dia kena ikut semasa worldwide punya peredaran. Okey. Itu saja soalan daripada saya. Terima kasih Puan. Terima kasih Syazwani. Terima kasih saudari Syazwani. Seterusnya saya menjemput saudari Khadijah. Dipersilakan. Assalamualaikum Puan, saya Siti Hadijah binti Muhammad Sani. Okey, soalan pertama yang saya ingin tujukan kepada Puan ialah, adakah masa bekerja yang biasa diperuntukkan akan berubah jika perniagaan semakin berkembang? Sorry Khadijah, yang depan tu tadi saya tak dengar, yang belakang saya dengar. Adakah masa bekerja yang Hello. 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 Dengar tak? Tak dengar suara. Hello. Hello. Okey, Khadijah, proceed.
Okey. Adakah masa bekerja yang biasa diperuntukkan akan berubah jika perniagaan semakin berkembang? Ya. Dari perniagaan F&B, masa dia boleh berubah mengikut keadaan semasa dan iklim semasa. Okey, dia boleh mengikut tempat. Kita boleh buka sampai malam atau kita boleh buka lewat malam ataupun kita boleh buka awal. Hello. Okey Puan. Soalan seterusnya. Dengar Puan. Macam start ke? Line macam start. Okey, dengar. Okey Puan, soalan seterusnya. Adakah Puan pernah membuat perancangan untuk memulakan perniagaan ini yang kemudiannya salah? Dan apakah tanggapan daripada Puan? Memulakan perniagaan dan tanggapan saya atau tanggapan orang sekeliling? Tanggapan Puan. Terhadap bisnes yang saya bina. Saya rasa soalan ni macam kena ubah. Tergantung, yes. Soalan ni macam tak complete. Hello. Hello. Boleh ulang balik tak? Saya rasa jawapan, adakah itu adalah soalan yang sepenuhnya? Ya Puan. Soalannya, adakah Puan pernah membuat perancangan untuk memulakan perniagaan ini dan kemudiannya perancangan yang Puan buat tu salah? Dan apakah tanggapan Puan berkenaan dengan perancangan yang Puan pernah salah? Yang perancangan yang Okey, dia soalan dia saya betulkan, saya bukan betulkan, saya cakap betul tak ini maksud yang kamu cakap, maksudkan yang soalan kamu, okey? Okey, saya rumuskan dan kamu bagi tahu saya adakah ini betul soalan yang kamu nak tanya saya. Okey. Okey. Kamu nak tanya saya pernah buat planning pasal bisnes saya dan planning tu tak menjadi untuk bisnes saya, betul? Adakah itu? Betul? Ya. Okey. Planning yang saya buat adakah salah planning yang saya buat? Tak. Maka perancangan. Kau belum lah. Benda yang perancangan saya buat adalah yang salah kadang-kadang dari segi menu. Menu tu tak menepati kawasan yang saya buat. Okey, contoh tak memenuhi permintaan dari segi SOP susah nak jaga dan dia akan melibatkan kontrol quality control saya teruk. Quality control saya yang tak boleh dikontrol. Itu dari segi menu ni. Itu benda yang saya buat plan untuk bisnes saya, benda yang tak jadi. Okey Puan, terima kasih Puan. Okey, soalan seterusnya daripada saya. Apakah kesilapan utama yang Puan pernah lakukan sepanjang Puan menjalankan perniagaan ini? Dan apakah pengajaran yang Puan belajar daripada kesilapan ini? Okey, kesilapan yang saya buat adalah membawa masuk tim yang salah. Pekerja yang salah. Itu kesilapan yang saya buat. So, apabila kesilapan tu saya dah buat, so saya akan cepat-cepat betulkan. Tim.
Saya membawa masuk dia masalah, so dia akan jadi banyak masalah dekat saya punya company. Okey Puan, soalan seterusnya. Adakah ada terdapat beberapa perkara yang sukar dalam membangunkan perniagaan Puan ini apabila usaha niaga hampir gagal? Apabila saya tak bermuafakat, tak align dengan partner saya. Maksudnya kita ada communication breakdown. Itulah yang akan merosakkan sesuatu bisnes tu. Okey Puan, soalan seterusnya. Apakah yang akan Puan lakukan dengan cara yang berbeza jika Puan terpaksa mengulangi perniagaan semuanya semula? Apakah? Apa yang Puan buat apabila perniagaan Puan merundum dan Puan terpaksa mengulangi perniagaan Puan itu semula? Kita akan buat planning bisnes yang baru. Kita akan buat planning bisnes yang baru. Kita identify apa kesalahan yang sebelum ni, kita tak buat kesalahan yang sama 2 kali. Terima kasih. Seterusnya? Okey, dah habis kerja. Yes. Terima kasih Puan, maaf kalau ada salah-salah. Tak apa, sama-sama. Tapi kenapa jadi macam ni? Okey, terima kasih saudari Khadijah. Puan, saya ada soalan personal lah daripada saya. Jadi macam mana Puan sebut tadi sistem. Jadi macam mana Puan mengajak ataupun membuat customer tu adapt dengan sistem Puan tu? Macam mana Puan? Kita kena educate customer yang datang. So mula-mula kita kena ada orang yang akan jaga sistem tu. Contoh kalau kita pakai QR code. So bila QR code kita akan ada beberapa staff yang akan tengok customer tu. So bila customer tu kita akan nampak bila dia ada masalah, kita tahu. Kita tengok mimik muka dia, mesti kita tahu kan. So kita cepat-cepat bagi bantu untuk educate dia macam mana nak order secara QR code. Selain kita educate secara bacaan, kita juga akan educate secara manual. Baiklah, terima kasih Puan. Okey, sebenarnya saya menjemput orang terakhir iaitu saudari Balkis. Dipersilakan saudari. Dipersilakan. Assalamualaikum Puan. Saya Siti Balkis. Okey, soalan yang pertama, apakah ciri peribadi utama yang ada pada diri Puan yang telah membantu Puan untuk mencapai kejayaan? Satu, saya berpendirian tetap. Okay. Saya akan firm dengan setiap arahan ataupun jawapan yang saya bagi. Yang keduanya adalah saya berani mencuba. Soalan yang Saya kedua. sabar kot, sabar pun. Okey, terima kasih. Soalan yang kedua, apakah rancangan Puan pada masa akan datang dari segi usaha dalam perniagaan ini? Apakah Rancangan Puan pada Rancangan? masa akan datang. pada masa akan datang? Ya. Betul? Okey, rancangan saya pada masa akan datang adalah tahun ni saya merancang untuk membuka lagi satu cawangan dan juga membuka central kitchen. So central kitchen saya dah 30% on the way. Okay, 30% dah sekarang. So still under adjustment dan juga renovation. Okay, sebab central kitchen ni dia akan centralize semua makanan kedai harta. Okay, kedai H4774. Okay, dia pronounce dia memang Hatta, tapi kalau kita Google, dia kena Google kedai H4774.
Yes, kat TikTok ke, kat IG ke, dekat Facebook ke, page kedai page 4774. So itu sekejap. Itu adik sekejap. Astagfirullahalazim. Itu adalah kita punya nama kedai. Okey, planning saya di masa akan datang 5 tahun akan daripada sekarang kita akan membuka sekurang-kurangnya 5 cawangan. Daripada masa akan datang. So kita dah ada 2, so another 3 lah. So baru kita akan expand lagi. Kenapa saya cakap 5? Sebab saya ada 5 leader yang akan saya bagi kedai tu kepada setiap seorang. Tu kenapa 5. Orang selalu tanya saya, kenapa 5 je? Bukan 5 je, 5 dahulu. Sebab saya akan bagi 5 kedai ni kepada mereka. Mereka yang boleh go through susah dan senang dengan kedai Hatta daripada dulu sampai sekarang. So ini adalah hadiah saya kerana mereka setia dengan saya. Maksudnya orang yang Puan percayalah. Yes. Sebab saya ada 5 key leader. So 5 orang ni akan saya bagi kepada mereka. So sekarang ni diorang sedang belajar daripada bawah. Bukan belajar daripada bawah sebab diorang memang dah bermula daripada bawah. Diorang bermula daripada cuci pinggan, ambil order. So dia akan slowly masuk kitchen dan dia adalah saya punya kriteria dan juga tas-tas yang saya bagi kat diorang untuk membentuk diorang menjadi mind business owner. Okay, sebab tu saya panggil diorang adalah saya punya partner. Okey. Soalan yang ketiga, adakah perniagaan Puan mempunyai exit strategi? Strategi akan berubah mengikut keadaan semasa. Okey, mengikut trend semasa. Strategi tu akan berubah, sentiasa berubah ikut trend. So kita punya bisnes memang mengikut trend sekarang. So mengikut trend terkini lah. Okey. Soalan yang terakhir daripada saya, adakah Puan mempunyai nasihat atas pengalaman Puan sendiri untuk diberikan kepada pelajar yang berminat untuk memulakan bisnes? Saya tak ada. Apa tadi soalan? Sorry. Maksudnya Puan ada nasihat atau pengalaman Puan sendiri untuk nak ceritakan kepada pelajar yang minat untuk memulakan bisnes? Ada. Satu, kena trust the process. Okay, kena sabar, trust the process. Naik, turun, dugaan, rintangan. Jalan je. Pekatkan telinga, butakan mata, jalan. Orang cakap apa, bisnes ni yang paling kuat sekali adalah cakap-cakap orang sekeliling. Okay, cakap-cakap orang sekeliling. Okay, pekatkan telinga, butakan mata, jalan. Selagi kamu selagi kamu tak buat salah, kamu jalan. Tapi kalau kedai Hatta, saya memegang 3 prinsip. 1, saya tak maknai orang. 2, saya tak melanggar dari segi agama. 3, saya tak buat jenayah. Yang lain semua saya langgar. Itu adalah 3 prinsip kedai Hatta lah yang saya terapkan. Dan dari disiplin, staff yang nak masuk kedai saya, dia mesti ada adab, berdisiplin. Yang lain tu baru ikut. Yang first nak masuk kedai Hatta, mesti ada adab. So bila orang yang tak ada adab ni, orang sebeginilah yang saya akan keluarkan. Okey, itu saja daripada saya. Lepaskan moderator Nandi. Terima kasih. Terima kasih Puan. Sama-sama. Ya, terima kasih saudari Syamimi. Baik Puan, soalan terakhir lah daripada saya Puan. Boleh? Jadi macam mana daripada segi permulaan Puan buat bisnes tu, daripada segi support, environment Puan tu, maksud saya customer yang bukan Puan kenal sendiri, macam mana dia support Puan dalam bisnes tu? Okay, customer dari segi customer dan family lah. Okay, pada mulanya
family saya sendiri menentang apa yang saya buat. Satu, sebab mak saya cakap belajar lama-lama kat warung. Saya tak pergi belajar. Sebab mak saya dah, sebab saya dah ada career, saya dah ada satu tahap yang untuk umur saya ketika tu dah ada career yang bagus. Sebab saya bermula pada bawah. Saya bermula daripada saya kerja part time. Walaupun saya belajar, saya kerja part time dekat organisasi yang saya bekerja tu, sehinggalah saya praktikal dan saya diterima terus, diserak terus bekerja di situ. So saya dah bekerja situ lama dan ada career yang stabil. So bila saya tertipu kat warung, so itulah yang mak saya cakap. Tapi masa saya cakap, saya pegang 3 benda tu. Sebab dulu masa saya nak ambil pengarahan pun mak saya tantang juga. Mak saya cakap, tak ada masa depan. Nak jadi apa? Nak jadi pelakon, cakap. Sebab saya bukan ambil course acting, saya ambil course directing. It's a two different thing. Tapi mak saya cakap macam tu. Mak saya nak tukarkan saya punya course, call UiTM, nak tukarkan saya punya course, apa semua. Tapi saya tetap juga. Tu saya cakap saya ni degil pun ya kat lah. So saya fix pada apa, saya firm dengan apa yang saya nak. So kalau saya cakap tu, saya tu. So saya nak buat tu. So sama juga macam bisnes. Bila mak saya cakap buka warung, saya tak pergi belajar. Tapi saya tetap, saya tetap dengan apa yang saya buat. Saya firm dengan apa yang saya buat. So saya kena buat betul-betul lah. Sebab saya nak buktikan yang pilihan saya tak salah. So 3 benda lah, dia berbalik kepada 3 benda yang saya cakap tadi, prinsip saya tu. Okay, saya tak menganiaya orang, saya tak langgar dari segi agama, saya tak berjenayah. So yang lain saya langgar. Baik Puan, terima kasih Puan. Sama-sama. Baik, dengan itu berakhirlah sudah objektif kita pada hari ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Amy kerana sudi berkongsi serta memberi sedikit pengalaman kepada kami yang tak pernah lagi duduk dalam bidang usahawan ni. Terima kasih banyak Puan. Sama-sama. So Terima kasih, apa Wan. yang korang buat, mesti buat betul-betul. Tak kisahlah belajar ke, apa sahaja, mesra rumput ke, apa-apa je lah, anything. Basuh pinggan ke, mesti basuh betul-betul. Maksudnya apa sahaja yang korang buat, mesti buat betul-betul. So kalau buat satu benda, prinsip orang yang berjaya adalah buat satu benda tu, dia buat sampai habis. Buat sampai berjaya. Itu adalah orang yang terbaik, orang yang bagus. Jangan lompat sana, buat sekejap, lompat sini, kerja sana sekejap, kerja sini sekejap. So kamu takkan growth. So macam itulah. Itulah nasihat saya kepada adik-adik sekalian. Baik, terima kasih Puan. Sama-sama. Nah, itu baiklah program kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sama, jangan lupa datang kedai Hatta. Boleh Puan. Okay, datang Bahar. Boleh kata boleh. Jumpa Boleh, kedai Wan. Hatta. Suruh siapa Husna bawa. Husna Saya kenal Puan, saya tahu kedai Puan. Oh tahu. Saya sekolah Datuk Ada Mansur dulu. juga pelajar Datuk Mansur sini. Saya. 3 orang. Tapi saya bila betul, Puan. kedai tu tutup Puan. Saya tak pernah pergilah. Oh, jemput datang sebab buat masa sekarang kita tutup setiap hari Selasa. So hari ni kita tutup lah. Setiap hari Selasa kita tutup. Okay? Okey Puan. Okay. Terima kasih semua. Terima Maaf kasih, Puan. Lama Terima kasih, korang Puan. tunggu. Terima kasih Puan. Terima kasih Sama. Puan. Sama Mami, terima kasih Puan. Bye Puan. Tak apa, it's okay. Okay. Terima kasih. Bye. Sama. Okay, sekejap.